Banyak orang stres, lepas tu dia pergi jalan, pergi holiday. Itu macam makan Panadol pening kepala, tapi tumor dekat otak tu tak buang. Jadi kita nak belajar hari ni, insya-Allah, macam mana kita nak hidup dengan diri kita dan siapa saja tanpa stres. Dengan mengawal diri kita. Banyak orang dia stres pasal orang dunia luar. Anak dia nakal lah, anak dia tak sekolah lah. Kan? Suami dia macam ni. Dan kebanyakan manusia yang stres ni, majoriti menjalani kehidupan pada tahap sebelum saya beritahu kenapa stres, saya nak sebut tentang tahap kehidupan. Boleh? Boleh. Yang pertama, ada manusia yang paling malang, yang paling stres ialah menjadi yang pertama mangsa kehidupan. Yang pertama dia kata kehidupan berlaku pada saya. Allah. Aku kena kan. Semua dia kena. Yang kedua, kehidupan berlaku dari saya. Maknanya dia kata semua dia buat. Orang ni akan secepat bangga diri. Kan? Okey. Yang ketiga, dia kata kehidupan berlaku oleh saya. Oleh saya tu baik jugalah. Saya buat ni. Dia tak sombong sangat. Kalau dari saya ni semua aku. Jadi yang kedua ni dia agak sombong, kedekut, tak nak tolong orang, ego. Yang ketiga ni oleh saya, dia baik sikit, saya buat, dia tak sombong sangat. Tetapi yang best sekali, hidup berlaku melalui saya. Maknanya saya hanya alat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu sebagai tugas saya sebagai seorang khalifah. Saya beri manfaat. So kalau kita seorang doktor, kita operate bagus, tak bangga pun sebab tangan Allah beri. Okey. So antara empat ni, mana paling stres? Yang mangsa kehidupan. Sebab ini. Dan orang yang pertama ni, orang yang paling banyak beri alasan. Betul tak? Kenapa awak bad mood hari ni? Kena marah dengan bos. Kenapa bad mood, rumah tak ada air? Mana suasana luar menentukan apa dia rasa. Alangkah ruginya orang macam ni. Maknanya bergantung kepada benda lain selain daripada kita untuk bahagia. Tak ke kesian tu? Ya, betul. Okey. So sekarang kita nak bercakap apa dia 4 perkara yang menyebabkan orang stres. Yang pertama ialah dipanggil monolog diri ataupun mental chatter, bercakap dengan sendiri. Tadi Ustaz Syed Nur Syam sedap cakap tadi pasal dia nak derma kan, 10 ke 50 itu mental chatter, bercakap pada diri sendiri. Dan perasan tak, kita ni stres sebab apa kita cakap dalam diri, betul tak? Aku rasa dia tak suka aku lah, nanti macam mana kalau ni. Banyak mental chatter tu. Betul? Untuk setiap situasi. Betul. Inilah kawan rapat kita. Inilah kawan rapat kita. Monolog diri kita. Jadi kita nak tahu suara tu datang daripada mana. Kita ada dua jenis apa? Dah bincang tadi. Dua haiwan dalam badan kita. Kalau kita ini bahasa Mak Saleh lah, dia kata haiwan dalam kita ni, bahasa Inggeris saya cakap nanti orang marah pula ya. Ni saya quote daripada kata-kata orang yang non-Muslim ya, motivation. Dalam diri kita ni ada dua haiwan. Satu wolf, serigala, dan satu lagi dog. Pasal orang barat ni dog, pada orang suka pasal dog ni, anjing ni binatang yang setia. So kita ambil tamsilan, jangan kata saya kata kita anjing pula ya, tapi faham serigala dan anjing, wolf and the dog. So wolf ni yang jahat, dog ni yang baik, yang setia. So ada seorang ni dia tanya pada orang besar tu, macam mana saya nak jadi pemimpin yang baik, pasal dia nak jadi tribe tu jadi pemimpin. Aku nak beritahu kau ada dua animal in your sentiasa bergaduh, lawan. So dia tanya, siapa yang menang? Dia kata binatang mana yang kau beri makan banyak. Jadi kalau kita beri wolf banyak besarlah wolf tu. Kalau so macam kita, iman dan nafsu, yang mana kita beri makanan banyak. Kau beri makanan banyak iman dengan ilmu, besarlah iman. Kalau beri makanan nafsu dengan tidak menjaga anggota dan tengok berita, tak cari ilmu, besarlah nafsu. Dan inilah menentukan kehidupan kita tadi. Okey, so orang yang mangsa kehidupan ni dia banyak
merasa hidup berlaku kat dia akan stres. Okey? Okey. Dan menjadikan kehidupan itu satu alasan untuk jadi serba-serbi. mental chatter. So dia bercakap. So dia punya cakap tu banyak yang wolf je lah, nafsu je lah. Gini-gini orang tak baik, orang tak betul. Okey. Kita tahu dia dulu. Yang kedua ialah dia panggil kita suka merasakan perkataan ini. Saya akan okey kalau. Saya hanya bahagia kalau anak saya dah lulus universiti. Buat andaian. Saya hanya bahagia kalau saya dapat pasangan yang baik. Saya hanya bahagia kalau gaji saya naik. Alangkah ruginya orang macam ni. Kita telah membenarkan sesuatu di luar kita untuk menentukan kebahagiaan kita. Tak ke kesian? Mangsa tak tu? Mangsa juga. Mangsa lagi. Kalau aja. Sebab tu dalam Islam tak sebut kalau. Kan? Itu kedua. Yang ketiga, kita suka label suasana. Ni bagus tak bagus, bagus tak bagus, bagus tak bagus. Agak-agak kalau dari segi tasawuf, boleh tak kita label suasana yang berlaku pada kita? Boleh ke? Tak bagus lah. Sedangkan tak kena daripada siapa? Allah Ta'ala. Betul tak kalau semua Allah beri baik? Kalau datang yang tak baik, adakah kita akan melabel? Jadi kita mesti pandai. Nanti saya akan sebut rawatannya. Macam mana caranya? Okay. Kita tahu punca dulu kan? Punca. Kan? Yang keempat ialah dia panggil me-centered universe. Me? Hidup ini aku. Aku. Self-centered Kenapa lah. aku? Kenapa bukan orang? Orang ni buat aku. It's all about me. Betul tak? Stres tak? Stres, bro. So bayangkan kita bangun pagi tadi, bangun aja. Nak pergi kerja nanti jam lah. Alah, kawan aku tu kan mesti tak jadi. Yang kedua, kalaulah aku pergi ni, dapat ni, aku dapat kerja ni, baru aku happy. Yang ketiga, bila berlaku benda tu, memang tak guna dia ni. Yang keempat, memang nasib aku dah. Orang semua tak suka aku. Pula dah. Salahkan nasib. Jadi itu ada 4 punca stres. Kenapa stres? Dah ada Prof sebutkan 4 punca dan juga 4 tahap kehidupan manusia ke atas kehidupannya, dari dia, oleh dia, melalui dia. Jom kita berehat kejap sambil-sambil kita muhasabah kita di mana, tahap mana, dan apa antara punca tersebut. Dan lepas ni Dr. Prof Mahaya akan kongsikan pula macam mana kita nak pulihkan keadaan, insya-Allah, supaya dah tenang dan juga tak stres. Yang pastinya Warna Pagi Iki menemankan Pian dan juga Hazwan pagi ini segmen generasi bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhaya Mohamad yang juga merupakan konsultan pakar bedah mata, merangkap pengarah Prof Muhaya Eye and LASIK Center PMELC. Untuk topik kita pagi ini, kenapa stres? Dan tadi Prof dah bagi tahu 4 perkara yang sebabkan orang stres, monolog diri, suka menggunakan perkataan kalau, juga melabel suasana serta salahkan nasib. Tapi macam Prof, monolog diri ni kebanyakannya biasanya macam monolog, dia orang suka menggunakan monolog yang negatif. Tak boleh ke kalau macam kita nak ajar diri kita supaya keluar monolog yang positif tu, Prof? Betul. Macam mana, Prof? Okey, macam ni. Setiap kali kita rasa nak negatif, ataupun bila kita nak negatif, kita marah ke baik? Marah kan? Okey. So bila nak marah, kita belajar pause. Okey. PAUSE. Bukan button pause. Macam ni. Bila nak negatif, kita tarik nafas. Bernafas dalam-dalam sebanyak 10 kali. Tarik nafas. Kalau kita boleh nak marah, kita bernafas cuma 1/3. Tapi kita nafas dalam-dalam, kita bernafas perut, kita bila kita tarik nafas, perut kita kembung. Rasa apa? Baru sekali dah sedar kan? Relief kan? Tenang. Because bila kita bernafas, oksigen, makanan paling penting otak oksigen. Bila oksigen pergi ke otak dengan banyak, kita keluarkan good hormones. Lepas itu kita cakap pada diri kita. Jadi pemerhati diri. Mental chatter tu monolog kan. Jadi pemerhati diri kita. Yang aku nak marah ni ialah cuma fikiran aku aja. Kita jadi pemerhati fikiran kita. Bila kita pemerhati fikiran, lah kenapa aku fikir macam tu? No. Reset. Macam kita nak pergi jalan, nak pergi ke api dengan dekat sungai yang cantik. Salah. Tarik nafas. Dan fokus on your breathing.
Nikmatnya udara masuk. So cakap macam ni. Ini yang saya ajar bila saya buat operasi mata. Saya tekan, tarik nafas. Saya sedut keimanan dan ketakwaan. Buang nafsu dan amarah. Sedut positivity, buang negativity. Sedut kesihatan, buang penyakit. Sedut kebaikan, buang kejahatan. So setiap kita bernafas, kita kebaikan, kejahatan. Lama-lama kita akan jadi habit. Kita jadi pemerhati, kita pandai pause. So mental chatter ni kita ubah. Saya nak sebut, boleh mental chatter apa kita nak sebut? Hari-hari sebut. Boleh? Cakap Alhamdulillah, saya okey. Saya okey. Tidak ada apa yang mesti berlaku untuk saya okey. Untuk saya okey. Sebab saya okey. So saya tak perlu kalau tak ada. Tak perlu apa berlaku untuk saya okey. Saya insya-Allah sentiasa okey. Dan tidak ada apa akan berlaku yang akan buat saya tidak okey. Cakap aja. Selalu okey. Cakap saya okey. So kalau orang jumpa kita kan, saya kata jangan okey je. Tak mau gitu. Itu no. Tak nak aja. Apa khabar? Alhamdulillah saya okey. Alhamdulillah okey. Okey. Ataupun kalau bagus lagi, alhamdulillah kalau saya orang putih, excellent, I'm outstanding. Luar biasa. Luar biasa. Indonesia luar biasa. Luar biasa. Saya luar biasa okey, syukur. Tambah syukurlah, so that we know hadza min fadli rabbi, daripada Allah, bukan kita yang bajet bagus tu. Okey, so mental chatter ni menjadi pemerhati dan affirmation. Hari-hari pergi kat cermin, cakap saya sayang awak. Saya terima kasih pada awak. Jom jadi baik. So, kita okey, insya-Allah kita okey. Hari ni sangka baik, Allah sayang kita, kita buat baik. Cakap monolog yang baik-baik. Setting. So kita punya wolf dengan dog tu, wolf tu lama mati, nafsu tu mati, iman bertambah. Okey. Yang kedua, kalau if then tu, kalau maka. So kita akan jangan hentikan perkataan kalau. Kita selalu kata saya hanya bahagia kalau. So kita ubah kepada saya bahagia tanpa syarat. Saya bahagia tanpa syarat. Saya bahagia tanpa sebab. Dia bukanlah tiba-tiba bahagia, tidak juga. Tapi saya bahagia. Kita boleh bahagia sebenarnya. Boleh. Bila masa. Okey, kenapa saya dah sebut minggu lepas, apa beza gembira, bahagia dan tenang? Gembira, bahagia dan tenang. Apa beza dia? Tenang. Kita buat kuis, apa tahu? Tolong jawab cepat dekat Facebook kita. Apa beza? Okey. So tenang, bahagia ni contohnya keluar nanti pergi nak beri saya kuih. Saya pun makan sedapnya kuih. Gembira kan sekejap. Tapi lepas tu habis dah kuih, habis makan habis lah. So bahagia, gembira ni benda fizikal. Benda fizikal. Kan makan, jumpa kawan sekejap. Benda temporary. Ya betul, sementara. Bahagia pula di hati kita, di mana kita akan bahagia dengan orang yang keliling kita. Kan? Kita bahagia dengan orang keliling kita. Orang keliling kita, pasangan kita, anak kita. Tetapi kadang bersyarat. Kalau anak tak pergi sekolah ke, suami buat hal ke, tak bahagia pula. So tak boleh kekal. Kalau kita bahagia kerana orang. Saya bahagia kalau tapi kalau kita saya bahagia tanpa syarat, best. Tapi macam mana nak dapat bahagia tanpa syarat tu? Kita kena tenang. Contohnya mana? Kalau contoh anak tu tak pergi sekolah, dia tetap akan berlaku. Contohlah masalah tu akan berlaku. Tapi kalau selama ni kita letakkan syarat, anak tak pergi sekolah, kalau anak tak pergi sekolah, aku tak bahagia. Aku tak bahagia. So monolog kita orang yang negatif, dia kata memang aku ni, anak aku memang degil pasal aku tak ajar dia. Monolog. Kalau kita monolog kata, Masya Allah anak aku tak pergi sekolah ni pasal mungkin dia tak, dia tak happy kat sekolah. Apa kata aku tengok apa masalah dia, aku cuba selesaikan. Kan? Apa kita cakap? So sebenarnya hidup kita sebenarnya dalam sini. Kita dah psycho diri kita Psikologi kita sebenarnya kebanyakan. So macam mana nak bahagia tanpa syarat? Kita mesti tenang. Macam mana nak tenang? La ilaha illallah.
Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita nak tahu Tuhan kita yang mana, ialah tengok apa kita bangun, ingat apa dulu. Kalau bangun ingat handphone, bangun ingat suami, bangun ingat anak, nak sekolah, itulah Tuhan kita. Bila roh kita masuk, Allah kurniakan roh masuk dalam badan tak mati lagi. Kenapa tak ingat pencipta Allah yang memasukkan roh kita? Ya, betul. So bila bangun je terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la, baca doa tu. Lepas tu baca doa bangun tidur. Lepas tu baca pula doa supaya nak buat kebaikan. Niat setting hari ni aku nak jadi hamba Allah yang taat, khalifah bermanfaat, buat apa-apa ikut hukum syariat. Automatik wanita yang nak pakai tutup aurat pun senang, suami nak baik dengan isteri pun senang. Pasal dah setting. Tak fikir masalah dunia. Tak ada. Kita sebab tu kita ni kena hidup dengan diri dulu baru boleh hidup dengan dunia. Jadi bangun pagi kan kita dengan diri kita dulu. Itulah diri sebenar kita, bangun dengan kita dulu. So kalau kita tak boleh duduk dengan diri sendiri, boleh tak bahagia dengan orang? Jadi kalau orang tak bahagia tu, disalahkan orang pasal dia tak bahagia. Sebab itu saya beritahulah, siapa nak kahwin, jangan kahwin selagi belum bahagia. Dan boleh tak bahagia kalau tak tenang. Boleh tak tenang kalau tak solat. Boleh tak tenang kalau tak tahu hukum. Boleh tak tenang kalau tak cari ilmu. Sebab tidak semua orang gembira akan bahagia. Tidak semua bahagia akan tenang. Tetapi orang yang tenang confirm bahagia. Betul? Betul. Kalau kita tenang, hanya Allah di hati kita, kita bahagia tak dengan diri kita? Bahagia. Hanya orang bahagia boleh membahagiakan orang. Ya, betul. So bila kita bahagia, orang negatif ke orang positif, kita akan bahagia sebab kita buat keputusan untuk bahagia pasal tali kita dengan Allah kuat. Ingat Allah je. Tengok orang, ingat Allah. Tengok orang, ingat Allah. Orang tak elok, kesian, doakan. Orang baik, sayang, buat contoh. Jadi, orang yang bahagia ni pula, dia senang gembira. Perasan tak? Orang yang bahagia ni, kalau pasangan keluarga tu, dia bahagia suami isteri. Suami dia beli goreng pisang pun dah happy. Kan? Kalau suami isteri tak bahagia, beli beg RM20,000 pun tak happy. Pasal beg tangan semua tu gembira, bukan bahagia. So jangan sibuk nak cari beg tangan, I want to make my wife happy, I give her present. Boleh lah, tapi kalau tidak memenuhi jiwa isteri tu, merasa disayangi. Sebab itu kita mesti tahu 5 bahasa kasih sayang tu. 5 bahasa kasih sayang tu kita nak tahu. Apakah isteri kita ni orang yang suka kata-kata yang manis, pelukan, hadiah, masa berkualiti atau servis dia. So kalau kita faham bahasa kasih sayang, kita pun tengok, saya ni suka kalau orang puji saya. Cakap suami, pujilah I cantik walaupun I tak cantik, I tahu. You pujilah, I suka nak dengar. Biarlah bohong tak apa. So kita beritahu pasangan ni yang dah tua-tua ni 50-60 nasib bergaduh. Banyak rupanya ada orang umur 60 tahun nasib bergaduh aja. Saya kadang kesian pada pasangan-pasangan ni. Ada orang makin 60 makin happy pasal masa dua bersama dah tak lama, tak tahu siapa tanam siapa. Ada pasangan makin tua makin bergaduh. Saya fikir orang yang bergaduh ni kalau mati macam mana penyesalan? Nak isteri-isteri kan panggil suami dia macam-macam, tak boleh. Okey. So itulah kesian. Masya Allah. Jadi sebelum menyesal dan penyesalan itu berlaku, baik kita siap-siapkan diri untuk mencari ketenangan. Cuma bukan senang nak tenang ni Prof, ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mencari penyelesaian tersebut. Dan teringat Ustaz Fahrul Mak Joy pun biasa pernah sebutkan, kita ni kadang-kadang terlalu banyak Tuhan dalam hidup kita. Takut dengan bos contoh, takut dengan itu, takut dengan ini dan sebagainya. Dan akhirnya terlalu banyak hati yang perlu kita jaga, Prof. Sedangkan kita kena yakin dan pasti Allah itu Tuhan yang agung, yang Esa. Sekejap lagi mungkin Prof boleh bantu kami dan kita semua untuk cari penyelesaian pada stres ni.